Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in biihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah As-Sajdah pada ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kami jadikan di antara mereka, yakni pemimpin. Bagaimana mereka memimpin rakyat jelata? Yahduna bi amrina. Mereka berpandukan, berpedomankan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lamma sabaru, ketika mana mereka juga bersabar di dalam nak menegakkan kebenaran agama Allah ini. Mereka tahu tak semua orang boleh terima, tak semua rakyat akan bersetuju, apatah lagi kalau nak laksana syariat Islam. Sebab itu mereka sabar. Kenapa? Wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. Mereka yakin dengan perintah-perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebelakangan ini kita melihat, kita membaca, kita mendengar ramai tokoh-tokoh politik ini terlalu ghairah. Semua nak jadi Perdana Menteri, semua nak jadi pemimpin negara. Jadi hari ini saya nak bagi tahu kat depa lah, pasal ada rakaman perlu hantar pergi kat depa. Untuk orang Islam, yang bukan Islam tu mampu pilah kat depa. Nah, untuk orang Islam, kalau kamu berhajat, bercita-cita nak jadi pemimpin, saya gariskan 7 garis panduan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pemimpin yang diredai Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya pemimpin yang menjaga agama. Dalil Quran dalam kitab yang disusun oleh almarhum Dr. Haruddin rahimahullahu taala. Beliau meletakkan ayat ini sebagai salah satu ciri-ciri sebuah negara Islam. Kalau nak tengok ada sifat sebuah negara Islam, ni ayat dia, Al-Hajj ayat 41. Kitab tafsir ada kat bawah. Ayat ini pada muka surat 852. Alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Tapi bukan yang ni saja, jangan salah faham. Di antaranya tanggungjawab pemerintah Islam, yakni orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah. Ini ayat politik lah. Jangan duk kata tak ada politik pula dalam Islam. Politik ni dalam Arab siasah, bahasa Melayu kita tata cara memerintah.
apabila mereka ni diberi kesempatan berkuasa, ini di antara tanggungjawab pemerintah. Pertama, mereka mendirikan solat. Mereka semayang dan mereka suruh rakyat semayang. Mengeluarkan zakat, mereka suruh juga rakyat wajib kena keluar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf, segala amalan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, itu dikatakan ma'ruf. Dalam masa yang sama, wa nahau 'anil munkar, mereka mencegah segala bentuk kemungkaran. Ni hari ni ada program apa? Anugerah apa popular tu. Duklah kalut dengan Covid, depa duk kalut nak buat sonok-sonok. Tak sedap sungguh lah. Yang ada pemimpin buah haprak. Hang blok lah. Oi, ceramah agama boleh batal. Pasal tak sesuai. Tak ada penjarakan sosial. Tu yang tu. Saya ulama dia mai baru-baru ni di Sungai Petani. Dia tak setuju ni. Masjid ditutup, kuliah tak ada. Masjid ni tempat rahmat. Pi tutup tu. Menteri Penerangan lah ni. Saya dipahamkan Menteri Agama dah pergi jumpa dah hari ni. Kemarin nanti hari ni. Pemerintah yang baik, yang Allah redha, bukan sekadar mereka menyuruh yang ma'ruf, tetapi dalam masa yang sama mereka mencegah kemungkaran. Melayu ni kena sedap lah sikit. Tengok Quran. Kalau kita jenis duk terima pakai kenyataan-kenyataan pepatah Melayu yang lama, mana kita mengundang bala? Kita biar pilah, tak usah duk jaga tepikan orang, depa buat, depa tanggungjawab. Siapa kata? Tengok Quran Al-Maidah ayat 78 79. Sekiranya kita membiarkan kemungkaran berleluasa, kita mengundang laknat Allah. Laknat makna bala. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Dalam Quran. Ini ya. Sonok jadi menteri, sonok jadi pemerintah, nah, tapi tidak menunaikan tanggungjawab. Bahkan hak sebelum ni hak 22 bulan tu, saya nak kena sebut juga, kadang-kadang tuan-tuan bukan perasan. Dah dapat jawatan menteri, dia boleh keluar kenyataan pula dalam akhbar The Star. Dia ingat aku ni tak kerti orang putih, aku sekolah orang putih. Dia kata menteri ni, kalau puak-puak LGBT ni nak bermaksiat secara tertutup, itu hak mereka. Buka surah Al-An'am surah ke-6 ayat 70, muka surat 198 tafsir Arab Saudi. Tuan-tuan duk dengar sebulan sekali. Bulan depan minggu kedua, kalau tuan-tuan ustaz tak sedap, bulan depan pergi semayang tak lain. Ustaz ni confirm cakap politik lah. 30 tahun dah bang, bukan 30 hari. Orang politik pun kan, polis ada belakang tu, bagi dia dengar, tak ada lorak apa. Nah, nak bagi faham. Nah, wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrashumul hayatud dunya. Buka tafsir Arab Saudi, di masjid ni ada, muka surat 198. Surah ke-6 Al-An'am ayat 70. Tuhan ajak apa? Jenis pemimpin, kalau dia tak jaga agama, Allah kata kaih bang dia. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka main-main dan senda gurau, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Dah jadi menteri syekh, apa lagi? Islam tolak ke tepi. Saya cakap umum lah. Tapi hak cakap ni, hak menteri, hak sebelum ni, hak kerajaan 22 bulan tu dalam The Star. Ni tak betul. Tuan-tuan tengok kembali Al-Hajj 41 muka surat 852 tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Apa dia sebut? Dia kata orang-orang Islam ni sekiranya dia berkuasa, dia akan melaksanakan syariat Islam dengan sempurna.
Faham tu Imam? Ha. Itu yang pertama. Sifat yang insya-Allah Allah redha terhadap pemimpin-pemimpin Islam. Mereka menjaga agama. Yang kedua, menegakkan syariat. Yang ni lagi satu ni. Kadang-kadang hak duk cakap celaru ni agamawan, tu yang payah tu. Nah, kita wuduk ni dia duk pusing. Nak pusing apa? Dalam Quran jelas. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ayat saya nak baca muka surat 16 Al-Baqarah ayat 30. Wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuan-tuan tak puas saat ni, pergi cari sahabat kita, minta rekaman ni hampa balik cek. Betul tak ustaz baca ayat surah sekian, pergi cari lah. Dan ingatlah ketika mana Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya akan kujadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah ni Arab kata tanggungjawab khalifah iqamatuddin wa siyasatud dunya bi, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Itu kata-kata ulama. Buka tafsir muka surat 16, dia sebut khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi berdasarkan syariat Islam. Pemimpin Islam tak dibenarkan menggubal undang-undang sendiri. Kalau dia kata tak apa, tak perlu laksana syariat Islam, tak wajib, batal iman dan Islam. Mana dalil kewajipan melaksanakan hudud? Ada hudud, ada qisas, ada ta'zir. Hudud dalil qat'i. Qat'i ni makna yang terang. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takhulil khainina khasima. An-Nisa ayat 105. Tu dia. Saya nak terjemah, kemudian saya buat contoh dengan ayat lain. Ingat elok. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quranul Karim dengan membawa kebenaran supaya kamu menghukum manusia sebagaimana yang kami nyatakan dalam Quran. Contoh, kesalahan mencuri, potong tangan dalam Quran. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Al-Maidah 38. Wajib kena potong tangan, bukan denda. Tu yang kata bima arakallah. Kamu kena hukum manusia dengan apa yang kami nyatakan dalam Quran. Dan Allah bagi warning. Dan janganlah kamu menjadi penentang kerana membela orang-orang yang khianat. Tuan-tuan tahu tak, ni pasal apa kehidupan kita serabut dari dulu sampai lah? Kerana ada hadis cerita, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hadis sahih Ibnu Majah. Ketika saya duduk di Yaman, saya tanya syekh hadis, ulama hadis ni sahih tak sahih? Dia kata sahih. Orang Malaysia ni bukan ni, dia belajar 2-3 hadis, dia act lebih. Macam dia tu pakar hadis. Ni hadis ni cerita bila pemimpin tidak melaksanakan syariat Islam, tuan-tuan. Kehidupan rakyat yang dipimpin senantiasa dirundung malang. Bala demi bala, malapetaka demi ni kita tak habis-habis dari dulu sampai lah. Ada saja. Tak puas hati dengan hadis, saya baca ayat Quran pula. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayatiyakumul adab baghtatan wa antum la tash'urun. Az-Zumar surah ke-39 ayat 55. Tuhan sebut, ikut Quran Tuhan kata, hampa tak ikut Quran, aku datangkan kepada hampa satu bala secara mengejut, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Mana pernah dengar dulu coronavirus? Kita duk ingat reda dah. Lepas pilihan raya Sabah, dia naik macam-macam kluster ni, kluster menatang apa kluster ni, orang tua-tua duk fikir. Pasal tak ikut Quran lah. Saya cakap secara umum, bukan kata kat apa pemerintah hak dulu 22 bulan, hak lah pun sama.
Ayat Quran ni untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Kena faham. Itu yang kedua. 1:45 habis jangan bimbang. Saya duduk tengok jam lah. Tuan-tuan nak kerja. Kalau cuti hari ni memang saya nak rembas sampai pukul 3. Yang ketiga, pemimpin yang diredai Allah, pemimpin yang amanah. Ni lagi satu hal ni yang tidak diamalkan oleh pemimpin negara. Khianat, pecah amanah, songlap sana, songlap sini, projek 1 juta, tulis 2 juta. Ini khianat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. An-Nisa ayat 58. Pasal kita tak ikut ni, jadi serabut ni, tak ikut perintah Tuhan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyerahkan, yakni satu tugas, satu jawatan kepada ahlinya. Apa dia ahlinya? Ahli bermaksud orang yang ada ilmu dan boleh dipercayai. Itu ahli dah. Ni mai nak jadi Menteri Kewangan, duk bohong lah. Negara nak bankrupt, hutang banyak. Pasal bukan ahlinya. Sampai kita duk baca dalam media sosial, sijil pun palsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Negara hancur, tuan-tuan, kalau tidak dipimpin oleh orang-orang yang ahlinya, yang ada ilmu dalam satu bidang dan boleh dipercayai. Amanah bukan terhadap menteri. Ni Tok Imam pun sama, AJK pun sama, saya pun sama. Allah berfirman dalam suratul Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Siapa-siapa yang khianat terhadap sesuatu amanah, Nabi kata, Allah kata berdosa, tuan-tuan. Sebab tu nak cari pemimpin yang amanah. Projek 1 juta, tulis 1 juta lah. Mana ustaz tahu? Allah. Bila tanya siapa pun, kita pun ada anak-anak murid kita, tokoh-tokoh korporat, mereka cerita benda yang sama. Kena sogok. Kau tak dapat, berhentilah benda ni. Selamatkan negara, selamatkan Islam. Yang keempat, pemimpin yang adil. Sambungan pada ayat 58 tu, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Dan apabila kamu nak menghukum di antara manusia, hukumlah seadil-adilnya. Apa dia? Contoh terbaik Saidina Ali ketika beliau menjawat jawatan khalifah. Beliau mendakwa seorang kafir curi baju besi dia. Ni dengar elok ni. Inilah adil, keadilan Islam. Dia pemerintah khalifah, dia tuduh orang kafir tu curi baju besi dia. Kedua-dua mereka dihadapkan ke mahkamah. Hakim bernama Syurai. Tuan-tuan, hakim dia bukan nak tanya orang yang dituduh, dia kena tanya orang yang menuduh. Dalam Quran Al-Baqarah ayat 111, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah keterangan kamu. Dalam hadis pun Nabi sebut orang yang dakwa dulu, al-bayyina 'alal mudda'i. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Matan Arba'in. Jadi bila hakim tanya, Syuraih bertanya pada Ali, apa bukti baju besi ni milik kamu? Tengok keadilan Islam. Dia kata, aku tak ada bukti, tapi aku tengok macam baju aku. Buang kes. Orang kafir tersebut, hakim menjatuhkan hukuman, tidak salah. Tengok adilnya. Patutnya Syuraih ni kena masuk lah, memihak belah Ali ni, Perdana Menteri, Presiden. Tapi Allah ajak, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat 8. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa.
Itu yang keempat. Kalau boleh ada sifat ni, boleh jadi pemimpin. Yang kelima, istilah hari ni dalam Quran dia sebut menipu. Istilah hari ni kaki kencing. Jangan tipu rakyat. Dalam Quran ada surah Sabah, surah ke-34, ayat 33. Rakyat dah lah kena berbodoh, kena kencing pula. Wa qala allazina istud'ifu lillazina istakbaru bal makru laili wan nahar iz ta'murunana an nakfura billah wa naj'alahu andada. Sila rujuk Sabah ayat 33. Rakyat kata apa kat pemimpin? Kami jadi macam ni. Hampa malam dan siang hampa tipu kami. Dan hampa suruh kami jangan beriman kepada Allah. Cayalah kami yang boleh perintah Malaysia ni. Orang lain tak boleh. Tok Lebay lagi tak boleh. Tok Lebay perintah tu yang harga apa kelapa sawit naik. Kan? Tok Zah duk pelekeh lah kita tu kemas tak mana. Kan? Kalau ada sifat ni negara makmur. Tidak menipu rakyat. Tu sabak. Kita kena baca hadis lah. Pak Ji, kota tak lengkap. Hadis Muslim. Apa balasan Allah kepada pemimpin yang kencing rakyat? Mati dengan menipu rakyat. Ingat tak ada? Hak pakar-pakar hadis mengaku ulama hadis, bacalah sama. Ma min 'abdin yastar'i hillah ra'iyatan yamut yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu 'alaihi jannah. Saya boleh tunjuk hadis riwayat Imam Muslim. Dan tidaklah seorang hamba apabila diamanahkan oleh Allah untuk menjaga rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyat, haram syurga. Tu cerita dia. Ada skrin ada. Yang keenam, 145 habis tuan. Yang keenam, tidak membazir harta milik rakyat. Dalam Quran Al-Isra 27, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Pembaziran itu sahabat syaitan. Allah tak suka kita membazir. Bukan sekadar pemimpin, kita pun jangan membazir. Hak lagi boleh pakai lah. Setahun sampai 4-5 kali tukar handphone ni apa cerita. Kan? Tambah pula pi jadi pemimpin pula. Buat projek-projek mega yang tidak memberi manfaat kepada rakyat. Mai kita dengar hadis pula. Inna rijalan yatakhawwaduna fima lillah bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tak salah saya bab ke-26. Hadisnya Imam Muslim. Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta awam, harta rakyat secara tidak benar, falahumun nar yaumal qiyamah, bagi mereka di hari kiamat neraka. Bukan boleh duk guna harta ini milik rakyat tuan-tuan, bukan mak bapak mereka punya. Buat projek gila-gila tu dia pilah Kuala Lumpur. Tu ada tu TRX tu. Saya duk fikir, saya duduk sana lama. Tahun ni saya tak pergi. Last kali bulan 1 bela tak pergi dah. Berapa bilion tu? Bangunan tinggi TRX. Kan? Apa manfaat? Pemimpin kena peka sikit. Peka, jangan peka. Orang habaq buat tak dengar. Sebab isu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Siap kamu adalah pemimpin. Saya bukan pemimpin masyarakat, rumah tangga. Itu pun saya akan ditanya di hari akhirat. Apatah lagi pemimpin masyarakat, pemimpin negeri, pemimpin negara. Kamu membazir harta milik rakyat, buruk padanya. Akhir sekali yang ketujuh, pemimpin mesti ada sifat tegas. Faham? Jangan duk tegas dengan bangsa kita ya. Dengan musuh pula nah. Dengan bangsa lain penakut. Tengok apa yang berlaku di Selangor. Exco kata apa?
Kelang-kelang ni bukan haram, cuma tak berdaftar ya. Dia jaga pok-pok dia, tuan-tuan, yang hampa ni Melayu duk keli apa faedah? Tak maaf lah. Berlaku satu peristiwa di mana anak orang kaya mencuri perempuan. Tengok kitab Riyadhus Salihin. Ya. Bapa dia pergi jumpa Usamah bin Zaid, tolong saya Usamah. Hang recommend sat kat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan potong tangan anak aku. Orang kaya. Pergi jumpa Usamah bin Zaid ni, dia memang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Usamah pergi menyatakan hasrat orang kaya tadi, muka Nabi merah padam. Nabi lantas bersumpah, "Waimallah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha." Rawahul Bukhari dan Muslim. Demi Allah, Usamah, kalau anakku Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Tengok hadis yang panjang tu. Wanita tersebut dipanggil masuk menghadap, lalu Nabi potong tangan dia. Jadi jangan duk kata Nabi tak laksana hudud nah. Ini sunnah. Sunnah ni mana peraturan yang berdasarkan kepada perkataan ataupun perbuatan Nabi. Kena tegas. Allah ajak Nabi, ya ayuhan Nabi, jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. At-Taubah ayat 73. Wahai Muhammad, berjihadlah kamu terhadap dua golongan, kafir dan munafik. Kapiak dia nak tocang ni tuan-tuan, pasal munafik ada belakang lah. Kena tengok Quran lah, sifat munafik macam mana. Al-Baqarah 204, An-Nisa 145. Dan Allah ajak Nabi keras dan tegas terhadap mereka. Bukan maksud boleh buat zalim kat orang bukan Islam, tak boleh. Yang tu kena tengok hadis Muslim, dua hadis Muslim. Tak boleh. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, hang Melayu ke, hang India ke, hang Cina, sabit kesalahan, adik-beradik hang pun hang kena ambil tindakan. Inilah pemimpin yang Allah redha. Itu bagaimana dengan kita pula? Ni dah habaq kempen dah ni. Biar hari 15 esok kalau hampa buat silap lagi, agak-agak tak terlepas dah. Kita akhiri dengan firman Allah. Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Hari yang mana setiap manusia akan diseru, akan dipanggil bersama-sama pemimpin-pemimpinnya. Siapa yang kita pilih sebagai pemimpin sewaktu hidup di dunia, sila ikut mereka esok di negeri akhirat. Kalau mereka masuk syurga, selamatlah. Kalau mereka masuk neraka, fikir untuk sudah. Buka tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Imam di sini ialah pemimpin. Mudah-mudahan panduan yang ringkas ini insya-Allah paling tidak untuk kita nak pilih pemimpin di masa akan datang demi kebaikan agama Islam dan masa depan anak cucu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. ولا حول ولا قوة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. Dalil yang pertama Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa.
Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi menegaskan bahawasanya penghuni syurga adalah dari kalangan orang-orang Islam, bukan Arab, bukan Melayu, bukan Cina, bukan India, tetapi Islam. Nak tahu makna Islam, merujuk di antaranya kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus, muka surat 23. Islam ialah orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Apa Allah suruh kita kena buat, apa sahaja. Apa yang dilarang walaupun merugikan kita, jangan buat. Mudah-mudahan kita mati, insya-Allah mati dalam keadaan Islam. Terima kasih pada AJK. Sekali lagi lah, kalau tuan-tuan nak membantu tahfiz yang saya urus, dah masuk tahun ke-11. SPM alhamdulillah tuan-tuan ada 49A, 7A, depa tu semua hafal Quran 30 juzuk. Sekolah ni 11 tahun lah. Kami duk buat apa kompleks besar. Ada tabung kat belakang tu, ada produk-produk sekolah. Kok nak bantu tu yang menjaga-menjaga sahabat-sahabat kita, pakat-pakat tengoklah apa yang dia bantu. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi wa asyra Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad Allahumma hdina wa sultanana Sultan Abdullah serta keluarga. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq alaina as-sabra tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.